yang wujud dalam majlis profesor negara. Jadi saya tidak melontarkan idea sebagai negarawan, tetapi sebagai seorang rakyat yang kecimpung aktif dalam politik dan perjuangan. Untuk pengantar ringkas ingin saya jelaskan bahawa bagi sesiapa saja yang mahu menyelamatkan negara ini, ya, pertama tentunya soal perpaduan keamanan negara harus terjamin. Ya. Keduanya, merdeka itu menjanjikan keselesaan. Soekarno sebut jembatan emas, ya, seolah-olah dari zaman kolonial kepada zaman merdeka. Jadi kita mengandaikan seperti mana yang dijanji dalam peristiharan kemerdekaan almarhum Tunku Abdul Rahman, ya, negara yang demokratik, yang menjamin kesaksamaan, maknanya keadilan kepada rakyat. Tetapi ini hanya boleh dilakukan sekiranya pertumbuhan ekonomi ini dipacu secara yang segar dan lancar. Ini disentuh oleh Profesor Radwan. Kalau politik itu absah, legitimate dan kuat, dan pimpinannya itu bergerak dengan yakin, tidak mundar-mandir, tak tentu arah, tanpa haluan, maka ada keyakinan dalam negara, pelabur dalam negara dan juga pelabur luar negara. Negara dagang seperti Malaysia ini tidak dapat elak dari kenyataan bahawa kita bergantung kepada pelaburan asing. Ya. Tidak sepenuhnya, tetapi sebahagian besar. Kalau dicatat umpamanya pencapaian 90-an yang kebetulan saya turut serta dalam pimpinan, itu bergerak kerana keyakinan. Pelaburan asing di ASEAN kita tertinggi, nombor 1. Keyakinan, nombor 1. Bursa saham, 1-2, bersaing dengan Singapura. Walaupun Dr. Radwan sentuh tentang KNK, GDP, betul. Tetapi GDP atau KNK itu masih menjadi salah satu kayu pengukur. Tidak semestinya utama. Tetapi kayu pengukur kerana bila kita nak nilai kejayaan negara, ya, tentang mutu pendidikan, keselesaan dan kesaksamaan pendidikan di sekolah-sekolah bandar yang cemerlang dan sekolah desa. Dan di sini masalah yang dibangkitkan soal, yang dikatakan soal kaum. Ya. Saya tidak katakan soal kaum tidak relevan. Banyak orang yang salah mengerti. Ya. Dia kata, ini bicara soal multiracialism tanpa, tak benar. Sebab majoriti rakyat masih Melayu, majoriti yang terpinggir masih di desa dan Melayu. Tapi saya rasa penyelesaiannya bukan bicara soal slogan Melayu. Yang slogan Melayu itu kadang-kadang digunakan untuk memanfaatkan golongan kecil elit yang terus kaya raya dan maha kaya dan memiskinkan rakyat yang majoriti. Maka kalau hala tujuannya, balik kepada soal persatuan perpaduan, untuk apa? Untuk keselesaan rakyat. Bagaimana capai keselesaan rakyat dari segi ekonomi? Dasar yang pro kepada pertumbuhan, keselesaan, pelaburan, dan kemudian memastikan kemudahan yang ada itu mengangkat kemudahan pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan menggunakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang menjaga juga ruang persekitaran dan tidak umpamanya mengizinkan perompakan dan pelanggaran hukum dan memunggah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan golongan kecil. Saya fikir 7 ini kalau nak dibandingkan seperti mana yang disebut Dr. Asri, katalah Burhanuddin dengan gagasan Melayu Raya, itu konteks yang mungkin berbeda. Ya. Bagi kita lebih baik kita ambil pendekatan yang realistik dengan keadaan yang ada sekarang. Apakah masalahnya? Masalahnya politik yang tidak absah, legitimate dan stabil. Penyelesaiannya mestilah politik dengan suatu reconfiguration, kesediaan untuk bermuafakat dengan semua kalangan yang boleh membantu memperkukuh. Tapi memperkukuh ini mesti juga jejak kepada kenyataan, ya, sejarah dan politik negara. Ya. Saya sengaja tegaskan hal ini kerana kadang-kadang ada, kerana ialah soal wacana politik kadang-kadang hangat dan kadang-kadang luar sasaran untuk
menghangatkan suasana. Jadi kadang-kadang saya gunakan ruang untuk menjelaskan bahawa soal bahasa, soal budaya, soal Islam sebagai agama, persekutuan yang harus dihayati, soal kedudukan Raja-Raja Melayu, malah peruntukan perlembagaan yang menjamin hak keistimewaan orang Melayu, itu sudah disepakati, bagi saya tidak harus dirungkai. Cuma bedanya apa? Saya tidak mau ada satu pendekatan di mana kelompok, kalau kita kata nak bantu miskin, saya pilih mana miskin Melayu, tidak miskin India, tidak. Bagi saya, kalau kita bantu secara yang telus dan kita ada keupayaan kalau diurus dengan baik. Cuma masalah yang serius sekarang, yang paksa kita tangani secara sungguh-sungguh adalah pandemik COVID-19. Itu pun harus dikendali dengan cermat, teratur. Kita ada kepakaran. Saudara di MPN lebih tahu, umpamanya kepakaran itu ada di Kementerian Kesihatan, kepakaran itu ada di universiti-universiti, ya, dengan berbagai akademi, termasuk akademi perubatan, akademi medicine dan lain-lain lah, ya, profesor di universiti, di fakulti perubatan dan lain-lain. Saya rasa sesuai dimanfaatkan kehadiran kepakaran mereka untuk membincang dan sepakati langkah-langkah harus diambil. Kalau tidak, keputusan-keputusan itu macam buka sekolah lah. Hari dibuka, 2 hari kemudian tutup. Sudahlah orang susah, dia nak kena mandi ke sekolah dengan kos bertambah. Kerana apa? Kerana tidak diteliti, dirancang dengan sikap yang lebih berhati-hati dan mengambil kira pandangan semua pihak. Tentunya kalau hal tuju, saya punya pandangan yang agak kuat tentang identiti rakyat dan negara, soal tahap pemikiran, soal budaya masyarakat, dan soal Islam yang kita anggap lebih terbuka, yang boleh jadikan landasan dalam kehidupan. Tetapi saya rasa untuk mukadimah lebih baik saya berhenti di sini dulu.